Baik, ya, kita masih lagi dalam penamaan untuk alkin. Okey, cuma sekarang ni kita masuk kepada cyclic alkin. Cyclic ni maksud dia alkin dalam bentuk cyclic lah, gelang. Okey, dalam bentuk ring. Okey, dalam bentuk closed chain. Okey, cyclic. So they're quite similar with the open chain of alkene. How to naming, nama dia lebih kurang sama je. Okay, cumanya kita akan beri tambah dengan cyclo lah di hadapan. Contoh dia seperti ini. Setelah kita ada 1, 2, 3 karbon. Okay, kalau dalam rantai terbuka, sebelum ni kita panggil sebagai propane. Okay, propane. Tapi sebab dia berada ataupun dalam bentuk gelang, jadi kita kena tambah depan dia dengan cyclopropene. Okey. Kalau dia ada 1, 2, 3, 4. Okey, kalau 4 karbon sebelum ni, kalau rantai terbuka, kita namakan sebagai butin. Butin. Oleh sebab dia dalam bentuk gelang, cyclo ataupun cyclic, jadi kita namakan sebagai cyclobutin. Okey, kalau 5 karbon cyclopentane. Kalau 6 karbon cyclohexane dan seterusnya lah. Baik. So itu adalah merujuk kepada rantai karbon dalam bentuk gelang ataupun untuk kita jadikan sebagai parent. Right. Sekarang kita nak bagi nama. Baik. So kalau kita nak bagi nama, so sama juga dalam kes gelang ataupun rantai terbuka, dia akan ada dua terms yang kita akan guna pakai. Yang pertama, parent. Jadi dalam kes ni, gelang ni akan bertindak sebagai parent chain. Okey, yang itu akan bertindak sebagai parent. So ini maksud dia akan bertindak sebagai parent lah. So sebab dia 3 karbon, jadi nama dia adalah cyclopropene. Okey, parent chain dia adalah cyclopropene. Dan ada Cl di situ, jadi maksud dia Cl itu akan bertindak sebagai substituent. Okey. So ini akan bertindak sebagai substituent group. Okey, tadi kita dah lihat senarai kalau Cl. So bila bertindak sebagai substituent, kita akan bagi nama sebagai kloro. Okey. So yang ni tak perlu letak nombor sebab dia cuma ada satu substituent sahaja. Jadi terus kita tuliskan, okay, sama juga seperti tadi, substituent kita akan letak di depan, parent akan letak di belakang. Jadi nama dia kita akan tulis sebagai kloro cyclopropene. Okey. Baik, contoh yang bawah pula. So kalau kita lihat kat sini, so gelang, kalau lihat ada berapa karbon ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 karbon, so itu akan bertindak sebagai parent chain. Okey, 6 karbon ini akan bertindak sebagai parent. Jadi nama dia adalah cyclohexane. Okey, cyclohexane. Manakala CH3 yang ini akan bertindak sebagai, ataupun kita jadikan dia sebagai substituent. Yang ini sebagai substituent group. Jadi CH3 nama dia adalah methyl. So nama untuk compound ini ialah methyl. Okey. Methyl cyclohexane. Okey. Methyl cyclohexane. Baik, sekarang kalau kita lihat ada dua substituent. Okey, ada dua substituent. Okey, so parent dia sama juga. Parent dia masih lagi rantai karbon. Okey, gelang 6 ini. Jadi 6 karbon, so parent dia kita akan beri nama sebagai
cyclohexane. Okey, cyclohexane. Dan akan ada dua substituent group. Substituent yang pertama adalah methyl. So ini adalah methyl. Substituent yang kedua adalah CH2CH3 kan. Nama dia adalah ethyl. Okey, ethyl. Jadi bila ada dua substituent dalam gelang, so kita kena nomborkan. Kena nomborkan dia. Jadi mana karbon pertama ataupun nombor satu dalam rantai gelang tu, mana satu yang kita nak jadikan sebagai karbon pertama. So bila ada dua substituent, kita kena lihat kepada alphabetical. Okey. So ethyl E, methyl M. Jadi maksud dia E akan kita jadikan sebagai karbon nombor 1 lah dalam gelang. Okey, dalam gelang bukannya di luar rantai, bukan di luar gelang. Maksud dia bukan nombor 1 kat sini. Okey, itu salah. Right. So yang kita nak nomborkan adalah gelang tadi. Gelang. Okey, sebab kita nak lihat ataupun kita nak letak kedudukan substituent pada rantai utama ataupun dalam parent chain. Jadi bila ethyl nombor 1, maka methyl akan jadi nombor 2. So kita tak boleh pusing ke sini. Kalau kita pusing ke sini, dia akan dapat nombor 6. Okey, jadi nombor 6 nombor yang besar. Sama juga kes macam tadi. So kita kena nomborkan okey, dekat yang substituent yang paling hampir lah. Paling hampir. Right. Jadi so kita akan tulis nombor nama dia. Ethyl berada pada karbon nombor 1. Jadi kita akan tulis 1 dash ethyl dash K2 dash methyl. Okey, habis dah substituent. So kita akan terus tulis dengan parent cyclohexane. Okey, cyclohexane. Baik. Contoh yang seterusnya, yang terakhir kita akan tengok contoh kat sini. So, sama juga parent chain, kita akan ambil rantai gelang ni. Ada 5 karbon ni kan. Okey, 5 karbon. Alright, jadi parent chain dia kita akan namakan sebagai cyclopentane. Dan kita akan ada dua substituent kat sini. So sebelah sini Cl, sebelah sini pun Cl lah. Jadi kedua-duanya adalah kloro. Okey, kloro. Jadi oleh sebab kedua-duanya adalah sama, jadi tak kisah kita boleh mula daripada mana-mana. Yang penting kita kena mula daripada substituent. Maksudnya kita tak boleh mula nombor 1, tak boleh mula daripada sini lah. So itu kaedah yang salah. So, bila ada substituent dalam rantai gelang, karbon nombor 1 pada rantai itu mestilah karbon yang attach pada substituent group. Okey, so tak boleh letak di tempat lain. Maksudnya sama ada di sini ataupun di sebelah kanan, sebab dia kedua-duanya sama. Dia berbeza dengan kes tadi. Kes tadi dia tak sama, satu methyl, satu ethyl. So E dengan M, jadi kena ikut alphabetical. Jadi kalau kedua-duanya sama, jadi tidak ada masalah. Jadi boleh letak mana-mana sebagai nombor 1. Jadi bila sini nombor 1, sama juga kita kena pusing ke sini. Maksudnya sini akan dapat nombor 3 lah. Okey. Sama juga kalau kita letak sebelah kiri nombor 1, kita tak boleh pusing ke sini. Kalau kita pusing ikut lawan arah jam, apa ni, so kita akan dapat nombor 5 pada karbon klorin. So nombor tu nombor yang besar. Alright, ataupun dia jauh lah. Jadi kita kena nomborkan ya, dengan substituent yang paling hampir. Jadi maksudnya kalau sebelah kiri nombor 1, ini nombor 1, maka sini akan dapat nombor 3. Right? Itu kaedah nak meletakkan nombor.
Jadi seperti biasa, kita dah letak nombor, kita dah cari nama substituent, dah cari nama parent, so kita tuliskan dia punya nama. So sebab kedua-duanya adalah klorin, maka kita akan buat seperti tadi. So kita akan tulis sekali. So satu klorin duduk dekat karbon nombor 1 pada parent. So nombor dengan nombor kena letak koma 1, 3. Okey, baru letak dash. And then oleh sebab kedua-duanya adalah klorin, so kita letak prefix di. Di merujuk kepada 2 lah. Dikloro. Okey. Maksud dia ada 2 kloro. Tempat dia berada pada karbon nombor 1 dan nombor 3. Alright, so habis dah parent substituent, so kita sambung dengan parent terus. Cyclo pentane. Alright, cyclopentane. Okey. So itu sahaja, boleh cuba buat latihan. Alright. Terima kasih.